الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا ذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تبارك الله رب العالمين. وما تبغي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masih lagi berada di dalam mood raya Aidilfitri. Setengah-setengah dari kalangan masjid, walaupun bukan di negeri Terengganu kita ni, di setengah-setengah masjid ataupun surau di negeri-negeri lain, ada masjid surau ni hak cuti lagi, dah buat kuliah lagi. Bila kita tanya, dah berapa lama cuti? Sebulan Syawal Ustaz cuti. Allah, berat nanang sungguh. Mu nak jawab benda depan Tuhan besok? Faham tak? Cuti seminggu boleh tahan kira, ni sebulan nak jawab benda depan Tuhan besok. Nah, orang nak magi dengar orang ngejar dan sebagainya, tak ada kuliah sama. Jenis hotok cari tempat lain pula, tak ada kuliah dah bulan tu. Nak tunggu habis Syawal baru start kuliah mula. Berat apa? Mana? Cuma alhamdulillah kita Terengganu ni paling lambat pun seminggu start kuliah dah. Bahkan biasanya hari ke-4. Hari ke-4 start dah. Kalau pengadang baru motor saya cerita marah raya pun dia start. Mana? Ama kebon ni sebab malam raya pertama pengadang baru ambil kuliah. Ada orang tanya, ada orang ke magi marah raya dengar camuh? Beratmu. Nak tahu ada tak ada mu magi malam tu. Mana mai tanya. Ramai pula ada. Ramai pula daripada biasa. Dah berapa ramai pula? Sebab yang pertama, orang hok kaki dengan kuliah dah, dia tak tinggal, dia tak kira dah marah raya. Mek beranak pun dia gigi. Faham tak? Kemudian kedua pula, hok jadi tambah ramai tu sebab apa? Sebab masjid surau lain tak ada kuliah marah raya pertama. Jadi masjid ni jadi tumpuan dah. Dua kelebihan. Hak ketiga, hak jenis kaki kuliah dah, hak duduk di perantauan, duduk Kelupur, duduk Johor, mana balik kampung. Kemudian jenis memang kaki dengan kuliah, berakhirnya kuliah. Dia dengar malam tu, malam raya pertama, masjid pengadang baru ada kuliah, dia pergi juga. Sebab tu ramai. Tahun depan buat sini. Raya pertama. Start dulu tengok, ada tak ada orang. Tengok Tok Imam, Tok Bilal, Tok Magi. Jemaah je Magi, apa gak? Baik. Kemudian sebab itu dalam masalah ni kebetulan kita masih berada di raya Ramadan pun tak jauh mana lagi meninggalkan kita. Pertama ambunya selalu sebut dah. Kalau Ramadan ni dengan musim-musim bola ni, musim Ramadan kita lebih cemburu dengan musim bola apa? Nak beza dengan Ramadan. Musim bola ni kalau awal musim orang tak amal mari stadium. Magi suku akhir makin ramai apa? Magi 10 akhir makin ramai stadium. Magi perawanan akhir hok ngelah yo. Magi belaka tok mutim, tok ki, tok wang, tok siak, tok bila, tok imam gi belaka. Ustaz hok kuliah pun poteng kuliah malam tu. Dah apa dah kuliah? Final Ganu. Lawan Pulau Pinang. Bukit Jalil turun dari Batu Nang sampai ni Bukit Jalil. Padahal ustaz dah ngajar dah malam tu. Dah tinggal lalu ngajar. Macam-macam tok gi belaka. Kalau bola, hok tok gi tok benda. Tok Cha, tok Sami, tok Padri, tok gi. Murajin tengok tok Cha. Dok stadium tengok bola, final. Rajin nak. Tengok Tok Cha hok terpekong, hok pakai kain kuningnya tu, rajin tengok. Tak ada apa. Rajin tengok Tok Sami dengan Andre ni pak lain ni putih ni merah pula, sutir besar pula. Pergi tengok bola, tak rajin. Tok Imam biasa je final dia pergi tengok bola, tak final. Separuh akhir pun gidoh. Hebat lagi Tok Sami.
Tok Cha, Tok Padri, Tok tergoyang dia. Tok tergoncang dia. Dengan pandai bola. Kita Tok Imam tergoncang dah. Tinggal sejik. Baik. Kemudian ya, dia tak sama dengan Ramadan. Nah, Ramadan awal ya. Mari lepas daripada 10, tak dan 10 minggu ya awal. Orang kurang dah. Mari hujung makin kurang. Sebab tu hamba selalu khabar Ramadan ni kalau hujung-hujung lah ni, para sahabat dulu dengan salafus soleh mereka makin pecuk. Nah, makin pecuk, kita lah ni makin kecuk. Dia cuk-cuk ya, sama je cuk-cuk, cuma depan je. Hak tak sama. Baik. Kemudiannya, hamba nak sentuh jugalah beberapa isu terkini sikit. Oleh kerana Ramadan hari tu tak magi, jadi ada isu Ramadan hamba nak jawab jugalah. Walaupun mungkin ustaz lain jawab belah kedah. Bukan nak kata kita cerdik daripada ustaz lain dah. Cuma kita nak tambah sikit je. Hak Ustaz Wi banyak dah. Kita tambah sikit je padang dah. Dia kalau satu isu, 2-3 ustaz kita dengar, bertambah lagi ilmu. Kemas lagi hujah kita. Dia gitu. Baik. Isu dalam masalah buka puasa. Kita tahu belah kedah dah. Buka puasa di rumah ibadat agama lain. Bapa tak boleh? Bapa tak boleh? Mana kalau orang tanya kita, bapa tak boleh? Kita nak jawab benda. Tak boleh lah. Dia kan jawab gitu. Amak. Dah apa tak boleh? Tak boleh. Tak boleh pula dah. Orang tanya berapa tak boleh. Dia jawab pula tak boleh. Sampai bila tak boleh sama. Faham tak? Jawab boleh. Yang pertama isu ni walaupun menteri agama dia kata tak ada salah apa pun. Itu dia punya pasal. Lepas tu kalau hamba Perdana Menteri, orang pertama mempecat dia. Tapi tak dah lah sebab hamba tak ada jawatan Perdana Menteri. Tunggu 20 tahun lagi. Hamba jadi Perdana Menteri, mu tengok Tok Imam Ponteng 3 kali pecat lalu. Faham tak? Tok Khatib lambat mari, surat merah. Minggu depan dulu bagi orang lain. Kalau hamba mu hati-hati jangan main-main. Baik, kemudian bukan sini saja, Indonesia ni. Baik, kemudian muslimin dan muslimat sekalian, ada pula menteri jawab, dia kata bahkan kalau kita buka puasa di rumah ibadat agama lain ni sunnah pula, dia kata. Ada pula. Nak dapat tak? Ada 2 jawapan. Dua-dua ni pelik-pelik belaka. Hujah pun pelik-pelik belaka. Jadi kita jawab mudah sikit lah ni sebab kita nak baca kitab sikit. Yang pertama, sebab apa tak boleh? Ulama bahas dia ambil peristiwa Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hak dia masuk ke dalam gereja. Dipelawa oleh pendeta-pendeta untuk masuk ke dalam gereja buat lawatan sikit masa dia jadi khalifah. Kemudian ketika mana masuk waktu semayang, pendeta-pendeta Nasrani ni tawarkan dia supaya dia semayang di dalam gereja, tetapi Saidina Umar enggan. Walaupun dia sebut apa dia khawatir iaitu umat di belakang di kemudian hari akan ikut perbuatannya, tetapi ulama dia buat perbahasan dan isu inilah yang diambil juga dalam masalah setiap ibadah Islam tak boleh buat di rumah ibadat agama lain, sebab rumah ibadat agama lain ini adalah simbol kepada kekufuran. Kekufuran ni apa makna dia? Ingkar dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia sebut lagi, ulama sebut lagi, sebab di dalam rumah ibadat agama lain ini penuh dengan kemusyrikan, penyekutuan kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah, syirik, penuh dalam tu. Sebab itu tak boleh nak buat ibadah kita, apatah lagi buka puasa. Buka puasa ni ibadah di bulan Ramadan, nak menyempurnakan puasa itu sendiri. Sebab puasa dikira start daripada masuk waktu, kemudiannya sampai kepada kita berbuka. Termasuk dalam iaitu sahur, itu pun dikira ibadah juga. Sebab itu Nabi suruh kita melambatkan bersahur. Kemudian mempercepatkan iaitu berbuka. Kita buat lain pula. Sahur awal ke 11 malam bangun, sahur dah. Sebab besok malah nak bangun awal. Tapi bab buka, mau tengok setengah jam nak masa waktu duduk dah, tengok makanan dah. Talang air liur sama dah. Mampu kita. Satu. Kemudiannya dalam masalah isu juga yang melibatkan kita sebut tadi, kata sunnah. Sunnah kat mana? Walaupun dia jawab, dia kata dia pernah baca dalam kitab sirah.
Mana Nabi pernah beribadat di rumah agama lain. Dia bubuh gitu je. Tapi dia tidak bubuh kitab sirah mana. Baik. Kita ni pun belajar buat kitab sirah ni. Kitab Sirah Al-Mustafa, Sirah Ibn Hisham, Sirah An-Nabawiyah, Fiqh Sirah. Kita tak ada jumpa pun. Kita belajar kitab yang melibatkan himpunan sunnah-sunnah Nabi, tak ada juga. Dah lagu mana tiba-tiba 2019, ada orang yang tak ada latar belakang agama, kata dia baca, bila baca jumpa bab ni, kemudian dia kata pula sunnah Nabi kalau kita buat. Ni bahaya ni. Sebab itu orang yang mengeluarkan hukum tanpa ilmu, yang pertama, dia adalah sesat dan menyesatkan. Saya tak sesatkan. Itu dia dengan Tuhan. Tapi saya nak sebut, ulama bahas lama dah, kita mengeluarkan satu-satu hukum tanpa ilmu. Kita sudah dikira duduk dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, ulama bahas lagi, mengeluarkan satu-satu hukum tanpa ilmu, kita akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Faham tak? Sebab tu ustaz-ustaz pun hok ngajar dah, kalau jemaah tanya bab soalan tentang hukum hakam, kalau dia tak tahu, khabar tak tahu lalu. Jangan cuba-cuba nak jawab. Faham? Ini disiplin ilmu kita. Tak tahu, khabar tak tahu. Ada orang yang merasa malu. Khabar tak tahu kan, jemaah kata, kau mangat ustaz ni, soalan gitu pun tak tahu. Dawannya jadi ustaz. Dia takut orang kata gitu. Dia jawab tak? Akhirnya dia jawab salah. Salah orang pegang pula sebab title dia ustaz. Orang pegang, orang ikut pula. Dia sudah sesat ke orang tu dan menyesatkan pula. Dia sendiri sesat, menyesatkan orang pula dah. Dah tentu yang paling berat sekali duduk dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dilaknatnya apa dia? Iaitu dijauhkan daripada rahmat, yakni kasih sayang Allah Ta'ala, kata Profesor Dr. Mahmud Yunus di dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, dilaknat juga memberi makna, iaitu golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Juga memberi makna yang ketiga, golongan yang didoakan kecelakaan, kebinasaan oleh malaikat-malaikat ataupun disebut oleh penghuni-penghuni langit. Nampak tak? Tu benda laknat ni kena jauh sungguh. Dia main-main. Kemudian sesah. Saya memilih untuk membaca iaitu satu bab ataupun mukadimah daripada kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-17. Dan mau ingat ni, kalau memagi mula, peringat amba ustaz, juzuk 17. Ni sambung mula, kata, kalau tu amba bawa kitab macam-macam, wah, kejap kitab ni, kejap tu, amba tak pening, mu tak pening kejap lagi. Amba baca tak pening, mu ni. Bulan depan kitab lain, 2 bulan main kitab lain pula. 2 bulan lagi kitab lain pula. Oh, berat apa? Baik, sambung baik. Iaitu kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-17. Bab Maja'a fil Qiyamah. Katanya bermula segala bab yang menerangkan bicara iaitu sifat hari kiamat dan pelembut hati dan warak. Inilah tempatnya semuanya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 benda dalam ada 3 bab besar yang nak dibicarakan dalam kitab ini. Yang pertama iaitu bab kiamat, sifat kiamat. Yang kedua pelembut hati. Yang ketiga warak. Kemudian katanya bab maja'a fil qiyamah, bab yang telah datang ia pada menyatakan kiamat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat dan berhimpun segala manusia pada harinya itu. Apa makna harinya itu berhimpun? Iaitu berhimpun di padang mahsyar. Ada segolongan ulama mengatakan padang mahsyar ini satu alam. Ada juga segolongan ulama yang mengatakan iaitu padang mahsyar ini dia duduk dalam alam akhirat. Mana? Sebab itu ulama ada perbezaan dalam masalah alam ini ada berapa? Yang pertama alam roh. Kedua alam kandungan 9 bulan lebih. Yang ketiga kemudian alam dunia. Yang keempat iaitu alam mana? Alam barzakh. Yang kelima alam akhirat. Ada kata 5 je, ada kata 6. Hok kata 6 tu lagu mana? Sebab alam mahsyar ni, padang mahsyar ni dia kira satu alam juga.
Kemudian yang akhirat itu duduk mana? Duduk di dalam syurga dan neraka, itulah akhirat. Ada akhirat mana akhir dah kehidupan dah, tak ada dah. Nah, sama ada duduk di neraka kekal selama-lamanya ataupun duduk dalam syurga kekal selama-lamanya. Itu ya. Mau pilihlah antara dua. Nah, nak duduk neraka, nak duduk syurga. Tuhan bagi dua pilihan sama. Lepas tu ada seorang perempuan Melayu Islam kita dari kalangan lawyer. Baru-baru ni dia keluar kenyataan dalam Facebook dia. Dia kata apa dia? Dia kata sebab inilah masalahnya apabila orang Islam didoktrinkan. Didoktrin makna hasuk sungguh-sungguh. Hasuk berdoa sangat bahawa syurga hanya untuk orang Islam sahaja. Dia kata kita Islam ni, kita yakin ni, kita beriman, iktikad kita bahawa syurga hanya untuk orang beriman dari kalangan Islam. Dia kata didoktrinkan, hasuk sungguh-sungguh. Maka dengan kerana itulah kita tidak berani mendoakan kedamaian. Kedamaian makna selamat. Bagi mendiang Profesor Tan Sri Dr. Khu Kek Kim. Tan Sri Profesor Dr. Khu Kek Kim ni meninggal baru-baru ni kan. Kita akui dia orang yang baik. Kita akui dia orang yang jujur dengan ilmu dia. Tokoh akademik yang popular di Malaysia. Bahkan dia antara orang Cina yang dibenci oleh ramai Cina di Malaysia. Termasuk dengan Dr. Ridwan T. Terus kupas kejap lagi dia potong tu, dia masuk YouTube, mapuh aku. Dulu tak ada ISA, sekarang dia nak buh benda pun boleh lagi boh, jangan main-main. Faham tak? Kemudiannya dia sambung pula. Dia kata, maknanya oleh kerana kita dihasut sungguh-sungguh bahawa syurga hanya untuk orang Islam kita. Sebab itu kita tak berani nak mendoakan selamat ataupun kedamaian bagi mendiang Profesor Tan Sri Dr. Khu Kek Kim ni. Dan dia sebut lagi, dia sambung, saya sampai hari ini tidak pernah lupa untuk mendoakan kedamaian bagi mendiang Kapas Singh. Sebab dia lawyer kan. Jadi Kapas Singh boleh jadi idola dia sungguh-sungguh, pujaan hatiku. Dia jadi gitu. Jadi dia tak lupa siapa lo ni. Dia berdoakan sama kedamaian, dia kata gitu. Kalau dalam agama saya dulu, Kristian dulu, kami sebut rest in peace. Bersemadilah dengan tenang, dengan damai, dengan selamat. Rest in peace. Sebab itu kalau salib tu yang letak di atas kubur ni, dia tulis RIP. RIP tu kemudian baru dah dia tulis nama, hak mati, tarikh dia lahir, tarikh dia mati. Baik. Kemudian bila dia sebut, dia sampai hari ini tidak pernah lupa untuk mendoakan, bahkan sentiasa mendoakan, iaitu kedamaian bagi mendiang Kapas Singh. Bahkan dia kata, saya nak minta dengan Allah Ta'ala di syurga nanti, saya nak hidup berjiran dengan Kapas Singh supaya hari-hari saya boleh sembang dengan dia. Berat apa? Kalau saya Menteri Agama, kalau saya Mufti, saya akan panggil petugas saya, kaki tangan saya, staf saya pergi tangkap dia, bawa pergi depan, saya akan counseling dia terus. Faham tak? Saya akan counseling dia terus. Tuan Menteri Agama sama Mufti pun padang tu, hamba akan panggil. Dia tak mau pergi, hamba pergi sendiri. Kalau hamba Mufti ya. Tapi tak ada lah, tak ada benda hamba nak pergi, hamba pergi, kejap lagi dia samang. See you in court. Dia kata hamba mampu hamba. Faham dia lah ya? Minum sikit. Sambung balik kitab. Sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat dan berhimpun segala manusia pada harinya itu, lebih dahulu hendak menerangkan kiamat itu dan harinya, iaitu dia nak terangkan tentang kiamat ini lagu mana berlakunya kiamat. Kemudian yang kedua, nama-nama kiamat pun banyak. Dia bubuh satu-satu lepas daripada ni, iaitu diambil kenyataannya daripada kalam Ghazali di dalam Ihya. Ambil kenyataan daripada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab masyhur, roh agama ataupun jiwa agama. Pakat-pakat mana-mana belajar, mukhtasar pun ada, hak penuh pun ada. Baik, macam-macam bab dia bahas dalam tu. Baik. Kemudiannya,
sebagai yang telah dihimpunnya dan disusunnya di dalam karangannya daripada Quran dan hadis Nabi, maka berkata ia. Yang pertama iaitu ambil daripada kenyataan Imam Al-Ghazali yang telah disusun dan dihimpunnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, yang diambil daripada Quran dan hadis. Bila disebut maka berkata ia, mana berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apa kata dia? Hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekal akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali peringatkan dalam masalah iaitu kita ni miskin dengan bekal akhirat. Termasuk siapa dia? Diri dia. Sebab itu penghujung usia dia berkelana. Dia berkelana keluar daripada kampung dia, daripada tempat dia duduk, pergi merata-rata. Imam Al-Ghazali. Dengan tujuan nak cari diri dia. Ayat nak cari diri ni tasawuf ya. Kita kalau kita buh ayat nak cari diri, kita dengar dah mu tak kenal dirimu lagi. Padamu dah mu nama siapa? Pakmu siapa? Kenal tu. Dia main gitu mampu kita. Faham tak? Kemudiannya, maknanya kalau sebut miskin dengan bekal akhirat ni, pakak-pakak kita ni semua mengaku bahawa kita miskin daripada bekal akhirat. Tanya orang dok mari masjid terus, Jumaat seminggu kali je pergi, kita pergi survey buat banci, kita tanya dia. Nah, kita tanya dah mu ni kaya ke miskin dengan bekal akhirat, tolong tik. Nah, buat petok miskin, buat petok kaya. Dia tik orang miskin tak walaupun tak main masjid sama. Faham tak? Mu mari orang hok mari masjid sama, dia tik tu dah. Mulut boleh kata miskin dengan bekal akhirat, tapi perbuatan. Nah, lo ni nak tengok perbuatan. Dalam keadaan kamu miskin dengan bekal akhirat, tetapi dia telah menunjukkan mentabik dada dia kaya dengan bekal akhirat lagu mana? Iaitu masjid. Tak mari tahu dah masjid. Tempat yang kita semayang jemaah ni, pahala dilipat kali ganda kan. Tahu dah jahil, tak ada ilmu, tapi tak mari tengok orang mengajar. Tak? Hak jenis gini ni, setakat mari seminggu sekali ni, masjid ni Jumaat ya, kaya belaka akhirat tu. Tak? Lo ni kalau jumpa geng-geng hak mari masjid Jumaat minggu kali kaboy mu ni memang kaya dah, tak usah mari masjid dah. Mu tengok lagu mana jawab, berasa hati ke tak? Tak? Kalau kita berasa kita miskin dengan bekal akhirat, mari sama. Hak mari masjid pun ada lagi hak rasa dia kaya dengan bekal akhirat dah, sunat tambah buat. Rasa kaya dah dengan pahala hak dia buat fardu tu. Orang buat qobliyah ba'diyah, dia duduk tengok orang sama-sama. Amba tegur sama tu benda. Amba paling tak suka mari masjid tengok orang kalau semayang qobliyah ba'diyah, dia duduk perhati orang. Perhati orang buat nanti apa? Amba tengok orang seorang duduk tengok sana tengok sana. Nampak apa? Bangkit bangun takbir ikut sekali. Boleh pahala apa? Duduk saja. Kalau bak mek mu duduk saja tu jadi mek. Kalau bak mek dok kabar ya ngejah lalu. Jauh kedai tu dia pergi kak, dia dengar benda. Kedai mak janda berhias molek malate. Mu tengok batu nang siapa go badak, bukan go badak siapa marang nugi. Tapi nak bangkit qobliyah ba'diyah 2 rakaat Mekah ya, tak ada buang minyak pun. Tak boleh. Ni pun satu kau ni. Jenis kaya dah, wasa kaya dah dengan bekal akhirat. Pak ni jangan malah-malah dah. Apa dah komang kamu. Main masjid dah buat lagi. Rumah kau lagi dah buat. Kita darab sikit hari ni ustaz mu kata mu darab, ada orang darab cetong lagi daripada mu. Hak darab cetong tu bukan darab ni. Mana sakit macam-macam sakit ada. Kacim manis, ada macam-macam tak tinggi apa ada dia mari sejid dalam keadaan padang tak berapa sedap tu, dia boleh lagi buat sunat. Ada hak saing tu kaki tak ada dah. Kaki memang tak ada, lahir gitu cacat dah, kaki tak ada. Mari masjid ni kawan pikul. Menil. Hak biasa bawa dia kena. Hak biasa bawa dia saing hamba orang Sarawak masuk Islam, dia kahwin dengan orang Dinu.
Nak saing molek. Di kuliah mana-mana dia bawa saing tu. Dia akak bawa masuk dalam haji, akak bawa letak motosikal. Ni dia hok bawa ni. Berdua naik motosikal. Sunat buat macam lah. Kaki tak ada. Mu kaki boleh ada sunat tak boleh nak buat. Tunggu sunat kali lagi baru nak rajin buat sunat. Sekali sudah lah, 2 kali buat. Nanti apa? Hilang palamu. Bergerak tu. Kadang-kadang memikir-mikir tak pernah sabar. Ni sikit. Baik, sambung lagi. Kemudian bila disebut hendarah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekal akhirat. Tak ada bekal yang paling baik sekali. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaat perhatikan bersama dah. Bekalan terbaik sekali takwa. Batu sahabat-sahabat dulu ketika mana duduk di depan Nabi, bila Nabi baca ayat ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat hak suka duduk dengan Nabi ni boleh tengok Nabi, boleh dengar ucapan Nabi depan mata kepala mereka. Seronok ni bila Nabi baca ayat ni, tukar belaka muka mereka, pucat belaka. Hak suka tadi jadi takut belaka. Kenapa takut? Ulama bahas takut mereka ini mari mikir, takut tidak mampu bertakwa dengan sebenar-benar takwa dengan Allah Ta'ala. Dia mikir ayat tu dia jadi rasa gerun. Kita jemaah dengar ke? Angguk. Okey, tidur. Enggak. Batu hamba kalau jadi torati, hamba paling marah kali kalau orang duduk soft depan ni pakai jubah putih, pakai serban putih. Kalau dia tidur tu, kalau ikut hati hamba, tokak tu hamba nak pang atas kepala dia. Pakai semua sunnah belaka dah. Warna putih ni, warna kesukaan Nabi kita. Nombor 1. Pakai jubah putih, serban putih, bubuh peluk teruk, peluk sini, peluk tidur. Sakit sungguh. Marah hamba. Cuma tak boleh nak buat lah. Kalau Malaysia ni tak ada undang-undang jenayah ni, hamba tu dah pang atas kepala. Turun ambil lagi, tengok hak mana lagi, pang atas kepala. Ramai hak pecah kepala hari tu Jumaat. Mana? Tak boleh buat je. Sebab tu hamba kadang-kadang hamba tepuk tempat teks tu. Tempat baca teks tu ada benda hak hamba nak khabar penting sangat. Nak jemaah dengar. Hamba dengar, tengok pula hak tidur, hamba kau pang gini. Buat gitu boh. Ada hak tidur tu, dia terkejut tu. Siapa habis khutbah dia tak tidur dah. Alhamdulillah. Sebab tu tak hati kena ambil tips ni daripada hamba ni. Siapa ajar? Ustaz Rashidi ajar. Nak Rashidi tu sebut betul-betul. Tambah lobo. Kalau Rashidi ramai. Lobo tu seorang hamba. Nak. Kemudian bagi bekaran hari yang besar pekerjaannya. Apa makna bekaran hari yang besar pekerjaannya? Iaitu hari kita dihisap oleh Allah Ta'ala besok. Pekerjaan besar sekali, kita dihisap di depan Tuhan. Imam Qurtubi disebut fakharaka fa'ahya, maka dialah yang menciptakan dan menghidupkan akan kamu. Wa hakama ala khalqihi bil maut wal fana, dan dia yang menghukumkan ke atas penciptaannya akan kematian dan juga kemusnahan. Wa ba'si illa dar jaza, dan dia yang membangkitkan kamu di negeri pembalasan. Tujuan apa dia kebangkitan di negeri pembalasan? Lituzza kullu nafsin bima tas'a, supaya tiap-tiap daripada jiwa, daripada kamu dibalas mengikut apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Besar pekerjaan kita dihisap depan Tuhan besok. Sehingga kan kalau dalam kitab ni disebut dalam bab itu dia kata malu sehingga jatuh air muka. Ayat Jawi lama ni bila disebut malu sehingga jatuh air muka ni dibahas oleh tok-tok guru pondok. Dia kata apa dia? Zaman lalu ni kita dengar dah orang sebut ayat ni. Malu sampai jatuh air muka. Nah, kita dengar dah tapi tak nampak betul-betul tu tak nampak lagi. Tapi di akhirat besok nampak sungguh di padang mahsyar. Ketika mana? Ketika mana Allah Ta'ala dia telah kumpul kita sama ada golongan kanan ataupun golongan kiri. Nak tahu golongan kanan, golongan kiri besok, tengok kitab catatan amal kita boleh daripada mana. Situ ya. Kemudian ya, ketika mana buka kitab catatan amal ini, ada dah dakwaan-dakwaan atas maksiat-maksiat yang kita buat.
Nah, nak dosa-dosa kita buat ni ada dibacakan ketika itu dah ngaku apa? Tok guru saya khabar tu tak ngaku. Nah, sedangkan kita catatan amal dak. Buka ni dakwaan ni sekian hari bulan tepat tu sekian dan sebagainya dah ngaku dia. Kemudian Allah ni maha adil, dia mendatangkan pula saksi. Datangkan saksi pula hok nampak tu dari dalam keadaan makhluk-makhluk yang hidup ni, hok ada sekitar tu hok nampak dia akan kabur. Sekian aku nampak betul. Membenarkan kita catatan amal. Dia tak ngaku lagi, dia kata saksi pelawak wah. Bila dia kata saksi ni pelawak dia tak ngaku lagi, Allah tutup mulut. Allah tutup mulut ketika itu hok cakap apa dia? Tangan kaki kulitmu. Hak tu cakap dah mulut dalam keadaan tutup dah. Mulut dalam keadaan tertutup pun dia buat lagi signal. Dia tak ngaku lagi. Ketika itu Allah pampangkan di tengah-tengah padang mahsyar, orang boleh nampak secara live apa mu buat atas muka dunia. Ketika itulah jatuh air muka dengan sebenar-benar jatuh air muka. Allah ni maha adil. Sebab tu kalau kita belajar bahawa Allah maha adil ni, antara hak ni lah. Allah kalau dia nak menghukum manusia ni tanpa buka kitab catatan amal, tanpa panggil saksi, tanpa tutup mulut, tangan kaki cakap, ni makna dia panggil seorang, wahai si fulan ke depan. Mari je depan, kemudian dia tengok ya, okey, hak ni campak humban dalam neraka. Dia panggil seorang lagi, hak ni okey, masuk dalam syurga. Boleh buat tak? Allah boleh buat tak? Boleh buat lah. Sebab itu Malik Yaumiddin ni, Malik Yaumiddin, Allah penguasa di hari pembalasan besok. Tetapi atas sifat Allah yang maha adil, dia datangkan juga kita catatan amal, saksi-saksi dan sebagainya. Allah ni ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah maha mengetahui segala apa yang kamu rahsiakan, yang kamu zahirkan, dan Allah maha mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Semua kita buat dalam iaitu lautan ilmu Allah belaka. Mana panggil besok humban terus, panggil besok masuk syurga, panggil seorang lagi humban, boleh sangat. Tapi Allah tak buat. Sebab itu kita kena ambil pendirian ni. Ambil pendirian ni, ketetapan ni lagu mana kita masa kita hidup atas muka dunia ni, orang yang tak ada bukti sahih, tidak dijatuhkan hukuman lagi oleh hakim, tak didatangkan saksi-saksi, dia pun tak datangkan saksi untuk bela dia, kita tak boleh kata dia bersalah dah. Salah kita daripada prinsip Islam. Ni tuduhan baru bicara, kita dah letak kawan tu bersalah dah, kita londeh, telanjang, kita siap kulit dia, mampu kita dapat Tuhan besok. Muslimin dan muslimat sekalian, kaedah kita jangan ikut kaedah orang kafir. Kaedah kita bila kita buat dakwaan ke atas apa pun perkara, kita yang kena kemukakan bukti dan saksi-saksi. Orang kafir, hak kita Islam ni pun buat, dia buat dakwaan, fitnah atas orang, kemudian dia cabar kawan itu untuk kemukakan bukti, saksi-saksi, pertahankan diri dia. Mu yang sepatut kena keluarkan saksi bukti dulu, sebab mu dakwa. Islam ajar lagu tu. Faham tak? Sebab tu Sapalon ni 90 juta tak ada benda. Nampak dia lagi? Ni orang marah aku sama ni. Sebab khabar benda gini lah. Mu tak apa lah, mu dengar tak ada benda. Ambil cek ni live pula ni, mampu aku mengingat tak ramai orang tengok ni. Berapa share? Tengok view. Nah, dalangnya ada 2-3 orang. Mungkin lah ada 2-3 orang. Sangka baik semua okey lah. Dia tengok dengan tujuan nak cari salah. Dia duduk dalam kuliah ni dengan tujuan nak cari salah atas telinga dia. Bukan atas prinsip ilmu agama. Hukum hakam dok atas telinga dia. Bila dia rasa tak kenang, dia pergi buat report. Bila buat report, dia tambah-tambah pula. Akhirnya tak boleh dah masuk masjid tu. Ni yang berkata lebih jahat daripada syaitan. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dia kata syaitan ni dia ada 2. Satu syaitan dari kalangan jin. Satu lagi syaitan dari kalangan manusia.
Setan dari kalangan manusia ni lebih jahat daripada setan dari kalangan jin lagi. Nah, sebab apa? Sebab setan dari kalangan jin ni, hok tak nampak ni, dia nak sesatkan manusia, dia main bisik-bisik bah. Bisik ke hati dan sebagainya. Tapi setan dari kalangan manusia ni, dia nak sesatkan orang secara terang-terangan. Orang boleh nampak dengan mata kepala, orang boleh dengar dengan telinga, direct terus. Kalau dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Nabi sebut antaranya penyanyi-penyanyi wanita yang melenggakkan tubuh dia dan suara dia dengan tujuan nak melalaikan akan laki-laki. Oh ni dengar ni marah ni, saya hati-hati ni gambar ni. Anak memotong ni ui kat hati-hati ni, mampu aku. See you in court ustaz lagi, mampu hamba. Dia pasang lawyer pula, ambil pula mana sing, mampu hamba nak lawang. Mana? Enggak. Bismillah. Kemudian katanya lagi, iaitu lagi yang panjang masanya. Masa antara akhirat dengan dunia ni sabit daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Faham? Ini cerita di padang mahsyar besok. Baiklah, kita tak sah ni dah. Kita tolak tu sikit, kita ikut ilmu mantik kita sikit. Ketika baru-baru ni saya tengok TV. Kemudian ada satu cerita, kisah betul lah, tentang seorang doktor di Melaka. Ketua Jabatan Kecemasan di Melaka, masih lagi bertugas lah ni. Saya pernah ceramah di Hospital Melaka dulu kepada pesakit kanser. Dia kumpul pesakit kanser, ada tahap 2, tahap 3, tahap 4 pun ada dah. Saya ceramah di situ daripada pagi sampai petang. Ada berapa siri program lah. Kemudian bila habis ceramah tu, balik ke hotel dalam perjalanan, dengar mikir sama. Sepatutnya set-set ni yang kena ceramah dekat aku. Nak balik dah. Nampak tak? Dia kanser dah. Ada yang tahap 4 tunggu masa sungguh dah. Anak, ni kita pergi ceramah ke dia pula dah. Balik dah. Baik. Kemudiannya, doktor ni dia sebut bagaimana dia asalnya sihat macam kita je normal. Dia ni kemudian accident. Balik daripada kerja, Hospital Melaka. Kemudian nak elak satu motor, dia kata, dia babah, kemudian kena langgar lagi yang membuatkan dia lumpuh daripada parah pinggang ke bawah. Kemudian dia sebut, alhamdulillah lah, dia doktor ni mana dia tahu apa yang dia perlu buat. Ini kelebihan doktor. Tapi ada sahabat saya kata, pesakit yang paling payah sekali doktor sendiri ya. Sebab sayang dia doktor pergi rawat dia nak bagi ubat sekian-sekian, dia pula kata sekian-sekian pula. The worst patient is doctor. Orang putih kata ya. Aku boleh kau cakap orang putih sikit-sikit, jangan kata pakai sebang terti. Faham tak? Reti bahasa Arab je, tak reti kau. The worst doctor is, the worst patient is doktor, dia kata. Pesakit yang paling teruk sekali doktor sendiri ya. Anak, ni sahabat saya doktor sendiri, dia kata gitu. Allahu'alam, betul tak betul? Faham tak? Nah, baik. Kemudiannya, tapi alhamdulillah dia ni, dalam keadaan dia terbabah ni, kemudian sakit ni, dia tahan sakit ni, dia kata, dia sempat lagi fikir, dia terepung staff-staff dia, padahal accident tu 2 km ya, daripada hospital, balik kerja. Dan perjalanan daripada hospital, ambulan, nak sampai tempat dia lebih kurang 5 minit dia. Tetapi dia kata, apa dah, saya tunggu ni, ambulan ni nak sampai ni, dalam 5 minit, terasa cukup panjang masa. Nampak tak? Ini kan kita nak berdiri depan Tuhan besok di padang mahsyar, tunggu apa pula Tuhan nak buat apa kepada kita, arahan apa Tuhan nak bagi, lagi-lagi dah terasa panjang sungguh masa tersebut. Nampak tak? Jangan main-main. Ini benda hak kita ni, hak dalam masalah kecemasan dan sebagainya, dalam benda yang kita suka pun kadang-kadang kita rasa lama dah. Hak benda hak kita suka, benda hak kita rasa lama, nak akad nikah kan. Dan akad nikah rasa lama dah seminggu, rasa macam sebulan apa, mu senyum-senyum mu sama dengan aku ni. Faham tak? Seminggu nak akad nikah tu, dah akad ni kan.
Edak akak ni seminggu rasa sebulan, bah. Nak sehari tu. Esok nak akak nikah hari ni rasa macam seminggu nak tunggu besok siang. Dan akak nikah dah, nak tunggu malam pula dah. Lagi lama. Oh, cepat-cepat kau balik. Nak tak apa makan. Apa dah? Dia nak tunggu malam. Tu benda yang kita suka pun kadang-kadang kita rasa panjang benar dalam masa ini kan kita di depan Allah Ta'ala besok padang mahsyar dalam keadaan kita mendongok belakang kepala duduk atas. Nak tunggu arahan apa pula daripada Allah Ta'ala ketika itu. Lama sungguh lah. Baik. Kemudian katanya lagi, iaitu lagi yang keras perintahnya. Keras perintahnya makna apa dia? Perintah daripada Allah Ta'ala ni hakikatnya keras belaka. Keras belaka. Melibatkan kefarduan, kewajipan atas kita ni keras belaka. Mana kita ni bila melibatkan ketetapan daripada Allah Ta'ala dalam masalah halal, haram, baik dan sebagainya, dosa pahala hak ni kena buat dan sebagainya, semua ini tak ada pilihan atas kita, bah. Tak ada pilihan. Tapi atas muka dunia, ramai orang boleh buat pilihan lagi. Masa hidup ni, semayang difardukan oleh Allah Ta'ala, ramai orang buat pilihan, dok mayang. Difardukan puasa bulan Ramadan, ramai orang buat pilihan. Dok puasa pun, tapi bukan macam. Sebab tu amu tak suka kalau kabur orang buka Islam. Magi duduk sama kita, buka puasa, dia kata dia buka puasa kali. Buka puasa nanti apa ya? Dia mari makan lah. Berat kata buka puasa kali. Tetap buka Islam. Dia puasa macam kita pun tak dikira puasa, bah. Faham tak? Dia mari masjid pun duduk dengan kita. Dengan Tok Imam lagi. Duduk belah Tok Imam. Tok Imam layang. Orang lain wis ketua ayam. Dia wis 3 ketua, bah. Baboh dekat Facebook. Buka puasa dengan kita. Buka puasa nanti apa? Dia makan. Sedap mu. Hamba dah setuju hamba. Sebab tu ramai orang marah hamba sama gini lah. Mu tak apa lah, senyum-senyum suka. Yang kena aku. Kemudiannya, keras perintahnya ketika mana? Sebab ni dia nak bicara di akhirat. Keras perintah Allah di akhirat besok. Kalau di dunia ni kita boleh buat pilihan lagi. Tapi akhirat tak ada pilihan dah. Ketika mana kita menoleh di sebelah kanan. Kita menoleh sebelah kanan, kita tengok sekumpulan manusia yang berkumpul, yang Allah himpunkan dalam keadaan wajah mereka berseri-seri. Bercahaya berseri-seri. Tahu dalam hati apa dia? Mereka inilah golongan min alus sa'adah, golongan hak bahagia. Yang mendapat naungan rahmat daripada Allah di padang mahsyar. Kemudian dia tengok pula sebelah kiri, dia tengok pula golongan manusia yang berkumpul dalam keadaan wajah mereka ni hitam legam. Pucat lesi habis. Dia tahulah golongan ini adalah golongan yang diazab oleh Allah Ta'ala. Ketika mana Allah perintahkan supaya pergi berkumpul di tempat masing-masing ni, tahu tak? Kepala dia toleh ke sebelah kanan. Kepala toleh sebelah kanan dalam keadaan hati dia minta sangat dengan Allah ketika itu supaya dia dikumpulkan bersama dengan golongan kanan ni tadi. Tiba-tiba Allah gerakkan kaki dia secara paksa dikumpul sebelah kiri. Bayangkan dalam keadaan kepala tengok sana nak ke sana, hati minta nak pergi sana, Allah paksa pergi ke kiri. Ketika itu perintah Allah sudah menjadi keras sebab tak ada pilihan dah. Dan ketika itulah perkara yang paling menyeksakan kita di padang mahsyar antaranya apa dia? Bila kita nak sebelah kanan, Allah gerakkan kaki pergi belah kiri berkumpul. Mampu kita esok dengan mamai. Sebab itu nak kabur, nak kumpul besok ni di padang mahsyar, cari dulu dengan siapa kita kumpul atas muka dunia ni. Kita kumpul dalam masjid ni, orang-orang soleh belaka, orang-orang alim, insya-Allah kita bakit mudah kita kumpul bersama dengan mereka besok. Kemudian katanya lagi, dan katanya bersangatan huru-haranya dan hisabnya dan iaitu balasannya. Lagi katanya hampir masanya.
Dia kata bersangatan huru-hara memberi makna apa dia? Tok Guru saya kata dulu. Makna bersangatan huru-hara ni, dia memberi gambaran bagaimana kaki ini dia akan berdiri di atas kaki. Ketika mana kita di padang mahsyar ni, kaki berdiri di atas kaki, apa makna dia? Iaitu oleh kerana terlalu ramai sekalian manusia, bahkan sekalian makhluk yang bernyawa dibangkitkan di padang mahsyar ni besok, bersosok-sosok ni huru-hara belaka, maka kaki berpijak di atas kaki sebab bersosok-sosok ni, sehingga tak ada satu orang pun yang tahu kaki siapakah yang benar-benar dapat berpijak di bumi mahsyar. Tak? Huru-hara api. Tengok matahari sejeka daripada atas kepala. Ada yang sampai dia lemah dengan lautan peluh. Bukan banjir, bukan benda apa. Lautan peluh sendiri. Sebab matahari jeka daripada atas kepala. Baik. Kemudian lagi yang hampir masanya katanya. Kita kalau kita lihat iaitu kiamat ni macam jauh lagi. Kita nampak jauh lagi. Nabi pernah tunjuk ketika mana sahabat tanya bila berlaku kiamat ya Rasulullah, Nabi tunjuk 2 cerah jari ni. Kemudian kalau kita anggap 2 cerah jari Nabi tunjuk tu makna masa tu hampir, ni 1400 lebih tahun dah Nabi wafat, tak berlaku kiamat lagi. Walaupun macam-macam perkiraan orang dulu. Tahun berapa dulu katanya berlaku kiamat dan sebagainya sedia dah. Tapi tak berlaku-berlaku lagi. Ada setengah-setengah orang buat kajian-kajian dan sebagainya kata 15 tahun lagi akan kiamat lagi. Wallahu a'lam. Tak boleh tak pegang. Yang lebih tahu siapa dia? Allah yang lebih tahu. Nabi pun tunjuk 2 cerah jari dia. Tapi Allah telah ajar Nabi kita tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kecil, tanda besar. Kata telah dah. Hak ni kita boleh bahas. Hak ni kita boleh syarah. Tapi bila tarikh tetap tu, tak boleh. Berapa ramai dah orang buat tarikh tetap dari kalangan ilmuwan agama ke? Hak terbaru-terbaru, hak dulu dah. Hak terbaru-terbaru, dia buat kiraan-kiraan dan sebagainya. Tak berlaku lagi. Orang kafir sampai buat filem ke? Orang kafir sampai buat filem. Kiamat berlaku bila, kemudian dia buat tarikh lalu. Tak berlaku juga. Dalam filem tu ada selamat pula. Oh, hebat dia. Bukan orang Islam selamat tak dia. Dan berlaku kiamat, dia hacur lebur dah ni tanah ni. Kemudian dia start kereta, dia pecuk laju-laju balik rumah. Dan ambil anak bini, pecuk pula dah. Sampai airport, kemudian naik kapal terbang, selamat dia. Nate, bumi ingat kiamat gitu. Lepas tu pun orang Islam kita tengok, kemah tu bodoh. Ni kadang-kadang orang marah aku mengajar ni. Tubik lalu ayat gitu ni. Terengganu ni betul-betul lah. Dia ajar hamba Terengganu ni jadi kasar sungguh lah. Dulu tak ada begini dulu. Duduk Terengganu lama. Belah tahun dah ni. Ni jadi gini bila ngajar ni. Tak pagi keluar pun gini gok ngajar. Tu kadang-kadang orang tak baik. Kasar ngak ngajar ustaz. Kata kasar benda kamu. Tapi bila duduk makan sembang-sembang dia kata lain ngajar kasar tapi duduk ni sembang lembut ustaz. Macam tu pula dah mau nak ambil kuat nata pula. Semua sikit lagi. Karena katanya firman Allah Ta'ala innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba, bahawasanya sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi. Manusia ni dia nampak hari kiamat jauh lagi. Sebab kita tak kira tanda-tanda ni semua. Tanda besar banyak lagi tak ada ya dia. Tanda besar ada pun dia berkira-kira dak lagi, dia kata dak lagi. Dia kira macam tu jadi dia nampak jauh lagi. Lalu jawab ni Imam Al-Ghazali kerana apa dia? Kerana akan datang ia dan tiap-tiap yang datang itu hampir jua. Nampak dah ayat yang ambil daripada Quran. Tiap-tiap barang yang pasti akan berlaku itu hampir jua. Nisbah kepada apa dia? Kepada kematian. Kematian lagu mana kita boleh ukur jauh lagi dengan kita? Sebab kita sarah ukur lah. Kita tengok mati ni atas umur. Kita tengok mati atas sakit.
Ada hak bengong lagi, dia tengok mati ikut atas ni ubang. Dia tengok kawan tu ubang banyak, kata dah lama dah mui, kata berapa ramai hak ubang tak ada sutih mati dah dulu. Anak kawan tu keluar masuk wak dah, tak mati-mati bah. Ada kawan tu sekali je masuk wak mati lalu. Faham tak? Mana nisbah kepada kematian macam itulah juga dengan hal kiamat. Baik. Kemudian cukuplah masa waktu dah. Kita sambung pula lah bulan-bulan akan datang. Kalau mau ingat khabar mula, jangan lupa. Lupa apa tak mau bagi dah. Asyik kita lain semua. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah. Sebelum daripada Ramadan baru-baru ni, saya mengislamkan seorang pemuda nama dia Hitik Tawai Anak Erik. Dia seorang pemuda berbangsa Iban. Saya buat majlis keislaman di rumah saya lah. Kemudian 3 hari, silap 2-3 hari sebelum daripada habis Ramadan, akhir Ramadan adalah sebelum raya, sempat mengislamkan seorang pemuda berbangsa Kenyah, Sarawak jugalah. Umur 25 tahun, nama dia Jackie Fefi. Ni kalau Kenyah ni biasa dia tak ada anak-anak ni. Kalau Sarawak ni kalau yang tak Islam dia ada anak. Kalau kita Islam bin lah. Kalau India anak lelaki. Anak perempuan. Itu India. Baik, hak ni tak ada. Dan Kenyah ni adalah satu bangsa yang payah nak masuk Islam. Bukan setakat nak masuk Islam, nak tukar agama, Kenyah ni payah. Saya banyak berkawan dengan orang Kenyah dulu masa saya bujang. Saya pernah duduk di Subang Jaya dulu masa saya kerja di Sunway Pyramid. Sezaman sebelum saya Islam ni, apartmen yang saya sewa tu dengan kawan saya bertiga, pemuda berbangsa Kenyah, dia kerja di Sunway Pyramid juga. Dia ni salon, kerja di salon, ada lembut-lembut sikit lah. Kemudian seorang lagi perempuan berbangsa Kenyah, seorang lagi saya lah, mana seorang sebilik. Kalau hak perempuan ni tadi, Kenyah ni Allah bagi kelebihan comel-comel belaka. Hak lelaki pun handsome, hak puang pun comel lote. Amba ingat masa tu amba balik kerja pukul 7, pukul 8 balik dah. Hak saing amba hak seorang lagi balik ke 10. Bila amba balik, mana hak perempuan ni tadi ada di rumah dah. Bila ada di rumah, dia duduk depan tengok TV tu dengan seluar pendek tu, dengan baju gitu Amba tak berani duduk di rumah. Amba lepas-lepas mandi, amba tubik pergi kedai. Tunggu saing seorang tu balik lagi, baru amba balik rumah. Sebab apa? Takut amba rogo dia. Comengnya. Kalau mu kamu dah. Nama dah. Masa itulah. Baik, muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian alhamdulillah berjaya mengislamkan dia, 2 orang ni. Yang terbaru dah menjadikan 36 individu dan juga 6 buah keluarga. Kemudian bulan 4 yang lalu balik Sarawak, yang Ramadan baru ni pun balik sekejap, ada urusan program dia segera bersama dengan mualaf, kemudian bagi sumbangan dan sebagainya. Semua saya ingat bulan 4 yang lepas lah, saya balik bersama dengan sahabat-sahabat saya daripada Johor. Kemudian ada satu kampung ni, Kampung Kopi nama dia. Dia sebelah dia Kampung Pondam. Kemudian dia minta dengan saya, 2 kampung ni dia buat kiraan dia, bancian dia, ada 27 keluarga yang masuk Islam. 27 keluarga yang masuk Islam. Kemudian dia minta nak buat surau. Tetapi saya tak setujulah buat surau. Sebab ada surau juga mu'alah di kampung lain yang tak hidup. Surau ada tapi tak hidup. Kucing lalu dah. Itu yang saya berasa sedih juga. Sebab tak ada orang nak perhidup. Baik. Kemudiannya saya bagi idea gini, daripada buat surau banyak pula kita sangkut paut dengan macam-macam pihak. Kemudian saya kata, siapa-siapa yang ada rumah dah, tambah je tepi ni buat musola. Nampak tak? Tambah tepi ni, kemudian ada satu keluarga ni sanggup bagi tanah dia. Dia kata 30 kali 20. Dia bincang sama dia, orang kampung dia, 30 kali 20 buka. Mana boleh buat musola dah, mudah, simple je. Kos 15,000 siap. Dia siap kiraan dia, beli simeng sekian, mozaik sekian dan sebagainya, debuh 15,000, siap dah musola tersebut, insya-Allah. Dan saya masih buat kutipang lagi, mudah-mudahan lepas daripada iaitu raya haji nanti saya balik, saya akan serahkan, boleh buat kohor-kohor dah. Dan mereka buat secara bergotong royong. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada saham kita duduk situ. Dia buat ibadah situ, kelas bimbingan buat di situ, mengaji Quran, belajar dan sebagainya. Apa pun ibadah, aktiviti, sama-sama Islam dia, masuk Islam ni tadi. Dan pahala sama-sama boleh ke kita. Ini antara saham yang kita boleh pegang
sampai bila-bila selagi mana ada. Baik, saya buka nanti tersemangat. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki lagi, Allah panjang umur, insya-Allah ada kelebihan tambah mek pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah kami di golongan orang sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, ya Allah jangan kau jadikan kami di golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kelemahan yang ada pada diri kami. Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepadamu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kekurangan diri kami. Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dan segala ilmu agamamu dan segala ilmu manfaat bagi diri kami dan segala manusia atas muka bumi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.